Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi ke-23. Dan saya Sarah Ismail. Berikut paparan utama edisi kali ini. Kerajaan Negeri Perak bantu pengusaha kraftangan. Gerbang Malam Ipoh bakal berwajah baru. Program MBI Prihatin tetap diteruskan. Ini berita baik buat pengusaha kraftangan di seluruh negeri ini. Kerajaan Perak telah mengumumkan bantuan one-off sejumlah RM2,000 kepada 91 pengusaha kraftangan yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, inisiatif di bawah bantuan Perak Sejahtera Usahawan Kraftangan Perak itu membabitkan peruntukan berjumlah lebih RM100,000. Saya mengumumkan bantuan Perak Sejahtera Usahawan Kraftangan Perak berjumlah RM182,000 kepada 91 pengusaha kraft seluruh negeri Perak yang sebelum ini tidak menerima sebarang bantuan dari mana-mana agensi. Bantuan one-off berjumlah RM2,000 ini diharap dapat membantu usahawan kraft yang terlibat untuk bangkit kembali dalam perniagaan mereka. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada program Menteri Besar Bersama Rakyat Mesra Usahawan Perak di restoran Mika Pizza Ipoh yang turut dihadiri Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin. Dalam pada itu, Datuk Seri Sarani berkata, sebagai tanda sokongan kerajaan negeri terhadap industri berkenaan, beliau telah meminta agar semua agensi dan syarikat berkaitan kerajaan GLC negeri untuk memberi keutamaan terhadap produk usahawan kraftangan Perak khususnya dalam perkara membabitkan pemberian cenderahati. Terdahulu, kerajaan negeri telah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi berjumlah RM46.5 juta khusus untuk membantu perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS negeri bagi mengharungi tempoh sukar susulan pandemik COVID-19. Gerbang Malam di Ipoh bakal berubah wajah apabila struktur ruangan berbumbung atau teduhan sepanjang 180 meter akan dibina di kawasan berkenaan. Projek melibatkan peruntukan sebanyak RM2.8 juta itu dijangka siap sepenuhnya menjelang Mac tahun hadapan. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata, kerajaan negeri meluluskan peruntukan sebanyak RM2.6 juta untuk pembinaan bumbung itu, manakala selebihnya melibatkan peruntukan daripada Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Dan projek ini dah formula kalau kira kan pada 1 Jun yang lalu. Tapi ada kelewatan sikit sebab PKP tu ada hold dia. Tapi dia dijangka siap pada 8 Mac. 8 Mac tahun depan. 8 Mac 2022 dengan tempohnya lebih kurang 40 minggu. So itu satu. Yang ni projek dia macam ni. Kita jangkakan yang ni akan jadi salah satu tarikan baru lah. Dunia daripada sudut pelancongan. Yang keduanya kita juga akan upgrade lah. Sekarang ni pun dalam proses upgrade gerai ni, taman kanak-kanak ni. Yang mana kosnya sekarang ni pun tengok kerja tengah buat tu Dia buat ni fasa 1, 2, 3 dia melibatkan lebih kurang 55 55 gerai. Yang kos yang terlibat lebih kurang RM850,000. Yang mana RM750,000 dibiayai oleh KPKT, mana Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Manakala RM100,000 lagi oleh MBI. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan ke Gerbang Malam di Ipoh. Hadir sama Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan Kerja dan Bangunan MBI Arif Muhammad Zainuddin dan Penolong Jurutera Rosli Abdul Rahman. Bagi peniaga, dengan adanya kemajuan infrastruktur ini akan memberi daya tarikan kepada para pelancong. Bermatlamat juga saya pun ada bincang Datuk tadi mungkin untuk mempromosikan balik Gerbang Malam supaya orang-orang Bandaraya Ipoh yang ialah umumnya kan Ipoh dan juga Perak supaya tahu Gerbang Malam dah dibuka mengikut SOP sampai pukul 10 malam apa semua. Dia akan publicity baliklah. Kan yang keduanya kami pun dapat tahu yang cakap mana kerja naik taraf untuk keselesaan pengunjung dan peniaga Gerbang Malam nanti akan datang. Okey, yang ketiganya pula dia pun dah tengok keadaan kami macam mana kesusahan kami ketika meniaga waktu hujan apa semua dia tengoklah tadi.
Majlis Bandaraya Ipoh MBI memutuskan untuk tetap meneruskan program MBI Prihatin meskipun selepas pandemik COVID-19 ini berakhir. Jelas Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, keputusan itu dibuat bertujuan untuk membantu menangani masalah miskin bandar di bandaraya ini. Menurut beliau, kemungkinan pelaksanaan program pada masa akan datang itu dijalankan mengikut kaedah yang berbeza. Kalau pandangan saya lah, pandangan peribadi, saya rasa perlu. Sebab kemiskinan bandar ni melampaui tempoh. Kita yakin lah, lepas COVID pun akan ada juga isu kemiskinan bandar. Cuma pada waktu COVID ni memang ramai sikit lah. Tapi dia akan berlaku dan kita akan teruskan juga lah. Mungkin bentuknya lain. Mungkin sekarang ni kita mula tahun awal-awal ni kita banyak bagi bantuan makanan. Mungkin selepas itu mungkin bantuan rumah, mungkin bantuan pendidikan. Terdahulu, Datuk Rumaizi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara MBI dengan pihak Pasaraya Econsave yang diwakili Pengurus Besar Wilayah Utara 2, Chua Yung Chiang. Majlis menandatangani MOU ini diadakan bagi menjayakan program MBI Prihatin secara lebih tersusun dengan rakan strategik MBI Econsave. Dalam perkembangan lain, sebanyak RM1 juta telah dibelanjakan Majlis Bandaraya Ipoh MBI sejak tahun lalu bagi membantu meringankan beban penduduk peniaga serta warga MBI berikutan situasi pandemik. Perbelanjaan meliputi kerjasama rakan strategik seperti Pasaraya Econsave serta penaja lain itu adalah menerusi program MBI Prihatin. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, pihaknya telah mengambil inisiatif mewujudkan program tersebut sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikenakan. Antara lain bertujuan untuk membantu meringankan beban warga bandar yang terkesan daripada pelbagai kelompok. Setakat hari ini dah hampir RM1 juta kita bantukan. Bagi membantu meringankan beban penduduk dan peniaga serta warga MBI sendiri yang dibiayai melalui peruntukan MBI serta rakan strategik dan juga penaja-penaja lain, ya, terutamanya Econsave lah. Semoga ia dapat membantu meringankan beban warga kota dalam mengharungi kehidupan dalam tempoh pandemik COVID-19. Beliau ditemui selepas majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU rakan strategik MBI Prihatin dengan Econsave di MBI Ipoh. Majlis Bandaraya Ipoh MBI menzahirkan setinggi ucapan tahniah buat Perbadanan Permai Lakeview di atas kejayaan merangkul kemenangan dalam pertandingan Komuniti Bandar Zon Hijau COVID-19 pengurusan strata dalam kawasan pihak berkuasa tempatan PBT mewakili negeri Perak. Menerusi pertandingan yang dianjurkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan tempatan itu, MBI telah menghantar 3 penyertaan melibatkan 3 kawasan strata kos rendah iaitu Pangsapuri Cherry Blok AB, Rumah Pangsa Taman Pakatan dan Permai Lakeview Apartments. Pemenang bagi pertandingan tersebut menerima hadiah bernilai RM50,000 berbentuk projek pembangunan fizikal dan sijil penyertaan. Hadiah disampaikan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu majlis yang diadakan di Putrajaya. Diharapkan kejayaan itu menjadi pemangkin untuk memperkasakan lagi kerjasama strategik pelbagai pihak bersama komuniti dalam melaksanakan program semasa pandemik COVID-19. Baru-baru ini, satu lawatan mengejut telah diadakan di tapak pembinaan projek Bonsud. Lawatan yang diketuai oleh Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin itu bertujuan untuk meninjau kemajuan projek berkenaan sekaligus memeriksa tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP. Tinjauan selama hampir 1 jam itu mendapati pemaju pembangunan projek berkenaan telah mematuhi SOP sepenuhnya dan menyediakan penempatan pekerja yang serba lengkap serta menerima kelulusan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Tapak binaan projek Bonsud yang telah mula beroperasi dan kemajuannya mencapai 85% itu dijangka siap sepenuhnya pada Jun 2022. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam sektor pembinaan supaya memberi kerjasama sepenuhnya bagi memastikan tiada penularan wabak COVID-19 di tapak projek masing-masing dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Hadir sama pada sesi lawatan itu, Ketua Pegawai Eksekutif One Holding Sdn Bhd, Encik Ong Teng Boon dan Ketua Pegawai Eksekutif Sikal Berhad, Datuk Xiao Yong Chin. Seramai 15 keluarga masyarakat India di Manjoi menerima bantuan sempena sambutan perayaan Deepavali baru-baru ini. Mereka yang menerima bantuan terdiri daripada penduduk dari Kampung Datuk Mat Said Tambahan 2 dan Jelapang Baru.
Sumbangan menerusi program MBI Prihatin itu turut mendapat kerjasama Ekonsif Cawangan Jelapang dan NGO Prihatin Perak. Alhamdulillah. Saya ingat kerjasama dengan Ekonsif Jelapang dan NGO, apabila kita maklumkan, kita mohon kerjasama, mereka mengambil berat lah. Mereka ingin bersama dengan kita, dengan MBI, untuk membuat program-program kebajikan macam ni. Bagi penerima, mereka menzahirkan rasa syukur dan merasakan sambutan Deepavali kali ini lebih bermakna. Oh, okey je. Okey, gembira. Okey lah. You rasa macam mana sambutan Deepavali kali ini? Meriah ke macam mana? Tahun ni rasa okey je lah pasal ada rentas negeri kan. So, boleh jumpa keluarga yang datang dari luar kan. Okey. Gembira lah. Terima kasih kepada MBI. Ada terima bantuan lagi tak sebelum ni? Sebelum ni terima bantuan dari semasa kuarantin ada terima bantuan dari Kerajaan Negeri Perak. Selain daripada itu, program sama turut digerakkan di sekitar Buntong. Sumbangan sempena perayaan Deepavali itu diberikan kepada anggota Majlis Bandar Ipoh MBI. Ia disampaikan oleh Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Baiklah saudara, laporan itu menutup buletin MBI edisi ke-23. Jangan lupa untuk sentiasa patuhi SOP dan biasakan dengan keadaan normal baharu. Betul tu Akbar. Selain itu, walaupun negara kita sudah mencapai imuniti berkelompok, namun kita harus jaga diri kita dan jaga semua. Ingat, kita keluarga Malaysia. Dengan itu, Assalamualaikum Dan salam hormat.